sikit revolusi industri, sikit revolusi industri. Sebab benda ni dalam sejarah tamadun manusia kan, revolusi industri ni kira macam revolusi yang sangat dahsyat lah. Sebab dia mengubah cara habis semua benda, gaya hidup kita, kerajaan, ekonomi dan sebagainya. Even agama pun terpalit sekali kena. Sebab benda ni last kali kita dapat tamadun yang sangat dahsyat ialah sekitar 10,000 tahun yang lepas. Waktu zaman gangsa, kita panggil sebagai revolusi Neolitik. Sebab zaman tu orang Neolitik diorang masih berpindah randah. Lepas tu tiba diorang jumpa teknologi yang membolehkan diorang duduk setempat. Bila diorang duduk setempat tu yang jadi tamadun. Sebab tu orang cakap 10,000 tahun lepas revolusi yang sangat dahsyat. Kemudian pada tahun kita abad ke-18 baru dapat revolusi yang sama dahsyat macam revolusi Neolitik, dan kita panggil dia sebagai revolusi industri pertama. Cumanya pattern revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat dan juga apa yang saya expect pada kelima dan enam, pattern sama je sebenarnya. Sebab waktu revolusi pertama diorang jumpa mesin, kemudian diorang besarkan ekonomi. Sebab time ni lah British dia campurkan wilayah-wilayah dia untuk macam berdagang dan sebagainya. Dan ketiganya ialah tenaga. Zaman ni diorang jumpa macam mana diorang nak gunakan batu arang tu jadi sumber tenaga dengan penciptaan mesin steam. Ini revolusi industri pertama. Kemudian kedua ni tak ramai orang sedar tau, sebab dia agak overlap dengan revolusi industri pertama, sebab dia kira zaman Victoria lah. Jadi revolusi industri kedua ni diorang jumpa macam-macam benda lah. Contoh macam synthetic chemicals. Diorang jumpa macam nak buat chemical sintetik, terutamanya pewarna yang sangat susah nak orang nak extract pada benda-benda. Contoh warna ungu kan, sangat susah nak buat. Diorang jumpa pewarna. Time ni dah ada minyak, tenaga macam saya cerita kan, tapi diorang masih tak full swing lagi lah. Masuk revolusi industri ketiga atau kita panggil sebagai digital revolution, yakni selepas Perang Dunia Kedua. Yang ni baru kita macam start pakai mesin komputer. Kemudian zaman ni ekonomi pun dah jadi global, sebab US dah macam kemudian sebab ada sistem UN dan sebagainya, so ekonomi jadi global. Ni dah masuk ekonomi. Dan ketiganya, time ni dah ada minyak, tapi time ni juga kita dah jumpa tenaga nuklear. Ni dah jadi. Ni antara macam highlight of the revolusi industri ketiga lah. Kemudian ada space race dan sebagainya. Kemudian ada revolusi industri keempat yang banyak pasal AI. Tapi kalau orang tanya saya, kalau untuk revolusi industri kelima, apa yang saya expect akan ada? So saya akan jawab fusion reactor nuklear. Sebab sekarang kita pakai fission nuclear reactor, di mana untuk hasilkan tenaga nuklear tu kita kena jentik atom tu untuk berpecah dan hasilkan tenaga yang sangat banyak. Tapi sebenarnya kita juga boleh pakai cara yang terbalik untuk hasilkan tenaga yang lagi dahsyat, lagi sama banyak, dengan cantumkan dua jenis atom bom. Nak cantumkan tu pun perlukan tenaga yang banyak lah. Tapi kalau kita dah berjaya cantumkan dia akan bebaskan tenaga yang lagi banyak berbanding tenaga yang kita perlu macam kita jentik hasilkan tenaga kan. Sebab tu kalau kita tengok bom nuklear kan, contoh bom nuklear Little Boy dengan Fat Man kan, kemudian kita banding dengan bom nuklear Tsar Bomba. Little Boy dengan Fat Man ni ialah bom nuklear fission, dia jentik atom pecahan. Tapi Tsar Bomba ni dia cantum atom. So kalau kita tengok bandingkan radius bom dia, even kalau kita cuba skalakan dia punya jumlah peletup dia berapa banyak semua kan, Tsar Bomba juga yang lagi dahsyat. Sebab Tsar Bomba ni dia fusion, justru tenaga yang dia keluarkan lagi dahsyat. Macam kalau kita letup dekat Malaysia ni, Tsar Bomba ni mungkin satu Selangor hancur. Mungkin lah, dahsyat sangat satu Selangor tu. Cuma sekarang orang masih tak boleh jumpa cara untuk hasilkan fusion reactor. Sebab suhu dia sangat panas. Dan sekarang dekat negara China dah ada dah orang jumpa nak buat macam little sun kan. Tapi tu sekejap, bukannya lama pun. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, lepas dengan gabungan sistem AI yang boleh buat sistem prediktif untuk cari apa kaedah yang paling efisien untuk buat benda itu dan benda ni. So saya expect mungkin dalam revolusi industri kelima atau keenam, highlight dia ialah fusion reactor. Dan bila ada fusion reactor ni, dah akan ubah lagi semua benda sistem kat dunia ni. Sebab kita dah tak perlu bergantung pada minyak. Dan sistem-sistem macam sumber tenaga contoh macam solar semua tu macam dah tak penting lah. Sebab fusion lagi bagus. Dan mungkin lepas tu juga kita, instead of kita perlu bergantung pada kilang TNB kan, lepas ni mungkin kita ada TNB kat rumah je. Sebab nak banding tenaga yang diperlukan untuk fusion reactor, mungkin satu cawan air, satu cawan fuel tritium boleh jana kuasa rumah kita selama 100 tahun. Satu cawan kecil. Macam Iron Man kan dia pakai yang core tu kan. Sama lah. Satu cawan kecil tu boleh jana kuasa rumah kita selama 100 tahun. So kita tak perlu TNB. Baik kita buat TNB kat rumah kita je. Macam tu lah. Jadi itulah macam kalau orang tanya saya apa benda yang saya expect untuk revolusi industri kelima atau ke-6, saya cakap fusion reactor. So kalau ada fusion reactor, boleh ada, bayangkan macam Pacific Rim punya robot tu kan, Jaeger tu mungkin tak possible pun. Boleh ada kalau ada fusion reactor.